Jadi ilmu fardu kifayah ni ada dua jenis. Yang pertama namanya ilmu syariah, yang kedua ilmu bukan syariah. Yang dimaksudkan dengan ilmu syariah ialah yang diperoleh dari nabi-nabi dan tidak ditunjukkan oleh akal manusia. Jadi ilmu syariah ni dia datang melalui nabi. Manusia kalau fikir tak tercapai dia punya fikiran. Dia tak boleh datang sendiri. Dia mesti melalui nabi-nabi. Dan tidak ditunjukkan oleh akal manusia kepadanya, seumpama ilmu berhitung, yakni ilmu hisab ataupun ilmu matematik. Zaman saya sekolah dulu disebut ilmu hisab, sekarang ni disebut matematik. Jadi ilmu matematik ni kita boleh uji dia dengan akal. Kita test dengan akal kita, barulah kita letakkan hukum-hukum tentang ilmu matematik. Tapi ilmu syariah tadi tak boleh, dia mesti datang melalui nabi. Atau percubaan, yakni eksperimen, seumpama ilmu kedoktoran, ilmu-ilmu perubatan, ilmu-ilmu kedoktoran, ilmu-ilmu tabib. Dia ni boleh diuji dengan kita buat eksperimen di dalam makmal. Contohnya, hasil dia tu kita boleh letakkan hukum pada ilmu kedoktoran. Tapi ilmu syariah tak boleh, dia mesti datang melalui nabi-nabi. Atau pendengaran seumpama bahasa. Bahasa ni kita nak hukumkan dia dengan kita uji melalui pendengaran. Tapi ilmu syariah tak boleh, dia mesti melalui nabi-nabi. Maka ilmu-ilmu yang bukan syariah terbahagi kepada tiga. Tadi kita tengok fardu kifayah ni ada dua anak. Anak yang pertama namanya ilmu syariah, anak yang kedua namanya ilmu bukan syariah. Sekarang kita nak tumpu satu dulu, iaitu ilmu bukan syariah. Ilmu bukan syariah ni ada tiga pula jenis. Kata Imam Al-Ghazali, maka ilmu-ilmu yang bukan syariah terbahagi kepada satu, ilmu yang terpuji, dua, ilmu yang tercela, dan tiga, ilmu yang dibolehkan. Tiga jenis, sebagaimana jadual yang saya buat tu. Ilmu bukan syariah ada tiga jenis, tiga bahagi: yang terpuji, yang tercela, yang diharuskan. Yang terpuji ni memang eloklah buat, yang tercela ni tak boleh dibuat, yang diharuskan nak buat boleh. Tu cerita dia. Perkataan harus ni kita kena hati-hati, sebab dalam bahasa Melayu perkataan harus maksud dia elok buat. Kita bagi contoh. Contohnya, engkau harus pergi ke rumah bapa saudara engkau. Maksud dia engkau baiklah pergi rumah bapa saudara engkau. Harus. Harus tu maksud dia eloklah pergi. Itu ikut bahasa Melayu. Kalau ikut bahasa Melayu Indonesia, perkataan harus tu maksud dia mesti. Kamu harus pergi ke rumah pamanmu. Maksud dia kamu mesti pergi rumah bapa saudara kamu. Dia ada beza dia. Ikut bahasa Melayu Malaysia, harus ni maksud dia elok, elok buat. Tapi kalau bahasa Melayu Indonesia, harus maksud dia mesti buat. Dari sudut agama pula, istilah agama lain pula. Dari segi istilah agama, harus ni maksud dia boleh. Contoh dia, harus bagi lelaki sembahyang dengan berkain pelikat sahaja. Maksud dia boleh. Harus bagi orang lelaki kalau nak sembahyang pakai kain pelikat saja, tak pakai baju, boleh. Sebab aurat lelaki daripada pusat sampai ke lutut. Jadi kalau dia pakai kain pelikat saja, dia nak sembahyang harus. Tu harus maksud dia boleh. Jadi kalau ikut bahasa Melayu, harus maksud dia elok. Kalau ikut bahasa Indonesia, harus maksud dia mesti. Kalau ikut istilah agama, harus maksud dia boleh. Tu beza dia. Jadi ilmu bukan syariah ada tiga, terbahagi kepada tiga, iaitu terpuji, tercela dan harus, boleh. Kita tengok satu-satu. Ilmu yang terpuji ialah yang ada hubungannya dengan kepentingan urusan duniawi. Ilmu yang bagus ni, dia ada kait dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti ilmu kedoktoran dan ilmu hisab, ilmu berhitung, ilmu matematik. Dan itu terbahagi kepada fardu kifayah dan ilmu utama yang tidak fardu. Yang fardu kifayah, iaitu setiap ilmu yang tidak dapat dikesampingkan dalam menegakkan urusan duniawi,
Ilmu-ilmu ni kalau tak ada, manusia tak boleh hidup. Seumpama ilmu kedoktoran. Kita bayangkan, dalam dunia ni tak ada ilmu kedoktoran, tak ada ilmu perubatan. Alamat dia, ramailah orang terkena penyakit, dan ramailah orang mudah mati cepat. Bila majunya ilmu kedoktoran, kematian dia berkurang. Kalau zaman dulu selalu sangat orang mati akibat penyakit. Bila majunya ilmu kedoktoran, penyakit-penyakit ni berjaya dihapuskan ataupun berjaya disekat, menyebabkan penduduk dunia ni bertambah. Kelahiran lebih banyak berbanding kematian, disebabkan majunya ilmu kedoktoran. Sebab itu dia katakan tadi, kalau tak ada ilmu kedoktoran ni, habislah manusia. Jadi ilmu kedoktoran ni dia fardu kifayah. Mesti ada satu orang doktor dalam satu-satu wilayah. Kalau dalam satu-satu wilayah tu tak ada yang jadi doktor, maka penduduk di situ tu dia kira berdosa semua. Penduduk tu kena pakat-pakat hantar satu orang pergi belajar ilmu doktor, sampai dia layak jadi doktor, patah balik dia berkhidmat kat situ. Kalau kita dalam daerah Terong ni kita ada doktor, maksud dia selamatlah penduduk sini, terlepaslah fardu kifayah tu. Kalau tidak, semua orang berdosa. Seumpama ilmu kedoktoran, kerana pentingnya dalam pemeliharaan tubuh manusia, dan seumpama ilmu berhitung, matematik, kerana pentingnya dalam masyarakat akan berjual beli, pembahagian harta wasiat, pusaka dan lain-lainnya. Jadi ilmu kira-kira, ilmu matematik ni, ilmu hisab ni, dia kira fardu kifayah juga. Maksud dia, kena ada orang yang tahu. Kalau tidak, dia tak boleh nak urus niaga. Macam mana kita nak tukar? Aku ada 10 guni beras, aku nakkan ayam. Pak Ali dia ada seekor ayam. Kalau tak ada ilmu matematik, kita tukarlah. Nak ambil 10 guni beras, aku ambil seekor ayam. Kita tukar. Sebab kita tak ada ilmu matematik, kita tak tahu timbangan dia tu. Jadi rugilah kita. Kita bagi 10 guni beras, ambil seekor ayam saja, rugi. Tapi kalau ada ilmu kira-kira, kita boleh buat perbandingan. Berapa guni beras, berapa ekor ayam yang sepadan dengan 10 guni beras? Orang tu kira-kira 15 ekor ayam baru sepadan dengan 10 guni beras. Kita tukar, baru adil penukaran tu. Itu menunjukkan pentingnya ilmu matematik, fardu kifayah. Inilah ilmu-ilmu, jikalau kosonglah negeri daripada orang-orang yang menegakkannya, nescaya berdosalah penduduk negeri itu. Dalam contohnya kita di daerah Terong ni, kalau tak ada doktor, tak ada orang yang tahu kira mengira, berdosalah kita semua. Tapi zaman sekarang ni rata-rata orang tahu kira, sebab pendidikan ni dia maju. Boleh kata semua orang lah dia pandai berkira-kira, nak urus niaga di kedai semua boleh. Jadi selamatlah, memang selamat sangatlah.